This call is now being recorded. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Okay, pagi ni tak ramai lagi orang. Ya, tapi tak apalah. Ya. Hidup harus diteruskan. Perjuangan PDPR harus diteruskan. Boleh dengar suara cikgu jelas tak? Boleh cikgu. Okay, baik. Stop sharing pula. Okey, kita sambung bab 6. Bab 5. Bab 5. Sebatian karbon. Minggu lepas kita dah belajar pengenalan sebatian karbon. Kita juga dah belajar kitaran karbon, ya. Kita juga dah belajar fotosintesis. Jadi kita sambung kepada hidrokarbon, ya. Okey, buka modul cikgu 5.2 hidrokarbon. Okay, dapat tak? Modul cikgu ni mungkin sedikit berbeza lah dengan bahan cikgu ni sedikit berbeza dengan modul kamu, ya. Sebab ada perubahan sedikit lah. Okey, dah buka dah modul ni. Malu sangat. Buka ke belum? Dah. Okey, baik. Hidrokarbon. Kalau tengok daripada perkataan hidrokarbon tu, maksudnya dia ada gabungan dua unsur di situ. Hidro apa agaknya? Dan karbon. Sebatian karbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur apa ni agak-agak? Hidrokarbon. Hidro ni? Hidro apa? Hidrogen. Dan karbon sahaja. Maksudnya hidrokarbon ni sebatian karbon organik yang terdiri daripada dua unsur iaitu hidrogen dan karbon sahaja. Tak ada unsur lain dah. Okay. Contoh sebatian karbon ialah gas asli, petroleum dan juga arang batu. Sampai sini boleh? Unsur yang terdiri daripada hidrogen dan karbon. Lepas tu contoh dia gas asli, petroleum dan arang batu. Okey, kita tengok pembentukan petroleum dan gas asli. Okey, ini gambar dia. Okey, petroleum dan gas asli dia berasal daripada hidupan laut. Hidupan laut. Nampak penegasan suara cikgu di situ. Hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut. Okey. Dah salin dah. Dah. Okay. Kemudiannya, selepas berjuta-juta tahun ni, makan juta-juta tahun. Dia tak makan hari, dia tak makan jam. Dia berjuta-juta tahun. Ya. Sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut. Okay. Di bawah laut tu, makin lama makin tertanam semakin jauh. Di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Okay. Ni nombor 1, ni nombor 2, nombor 3-nya sisa menjadi gas asli dan petroleum. Selepas berjuta-juta tahun, sisa tersebut menjadi gas asli dan petroleum hasil kesan penggabungan tekanan. Ya, sisa tadi mengalami tekanan oleh lapisan batu dan lumpur. Haba diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria. Maksudnya ada 3 elemen yang menjadikan sisa hidupan laut tadi setelah berjuta-juta tahun menjadi petroleum dan gas asli. Yang pertama faktor tekanan, yang kedua faktor persekitaran haba diserap tu, dan yang ketiga proses penguraian. Okey, sampai sini boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, kalau tengok ni dekat laut ni dasar laut. Dasar laut. Ni laut ni. Maknanya air laut lah, dasar laut. Okay, gas asli akan berada di lapisan atas. Sebab gas ni dia kurang tumpat, jadi dia berada di bahagian atas. Dan petroleum dia berada di bahagian bawah. Okay, ni di dasar laut. Dia tak ada di bawah rumah kita, tak ada. Di dasar laut. Okey, ni penghasilan petroleum dan gas asli. Seterusnya cikgu pergi pula kepada pembentukan arang batu. Arang batu. Kalau
petroleum dan gas asli tadi, dia terhasil daripada hidupan laut. Laut yang mati. Okey, arang batu pula berjuta-juta tahun dahulu sisa tumbuhan mati. Maksudnya arang batu ni dia berasal daripada sisa tumbuhan. Sisa tumbuhan mati. Maksudnya duduk atas darat lah. Sisa tumbuhan mati tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Dia tak di dasar laut, di dalam tanah. Okey, ni yang nombor 1. Nombor 2-nya pula, okey. Selepas berjuta-juta tahun. Ni pun berjuta-juta tahun juga ni. Dia tak main selepas 1 minute later, 3 days later. Atau selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah. Kalau petroleum tadi, jauh ke dalam dasar laut. Di bawah lapisan batu tebal. Masih juga duduk di bawah lapisan batu tebal. Sisa itu menjadi arang batu. Dari hasil kesan penggabungan, samalah. Ada tekanan. Sama macam tadi. Kalau yang ni tekanan oleh lapisan batu. Yang ni tekanan oleh lapisan batu dan lumpur. Ni petroleum dan gas asli. Yang kedua sama. Haba diserap daripada persekitaran. Nombor 3 pun sama. Proses penguraian oleh bakteria. So, mana arang batunya? Okey ni. Jauh ke dalam tanah. Dia tak sama macam ni. Yang ni jauh ke dasar laut. Ingat petroleum gas asli jauh ke dasar laut. Arang batu jauh ke dalam tanah. Okey, sampai sini boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Okey, selamat datang. Cikgu nampak dah bertambah sedikit. Sudah 6 orang. Tak apa, 6 orang pun cikgu onzah. Okey, seterusnya kita lihat kepada penyulingan berperingkat petroleum. Okey. Petroleum ni, dia perlu petroleum mentah. Petroleum mentah tu maksudnya kita ambil daripada dasar laut. Okey. Daripada petroleum tu, dia perlu melalui proses penyulingan berperingkat. Kita nak asingkan dia kepada petrol, kita nak asingkan dia kepada diesel. Sebab petroleum ni dia boleh banyak pecahan-pecahan dan banyak kegunaan dia. Okey. So, cikgu recall semula, petroleum ialah suatu campuran hidrokarbon. Hidrokarbon tu maksudnya apa? Sebatian yang hanya terdiri daripada unsur hidrogen dan karbon sahaja. Sebab tu nama dia hidrokarbon. Kalau Alif Hakimi, seorang insan yang hanya terdiri daripada nama Alif dan Hakimi sahaja. Ibaratnya macam itulah. Dia perlu diasingkan, maksudnya petroleum ni dia hanya perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat. Ni nama penuh dia. Asal nama petroleum, kamu kena ingat dia mesti melalui penyulingan berperingkat. Berperingkat tu kena hafal. Kena ingat. Okay? Sebelum pecahan-pecahan petroleum dapat digunakan. Okay, proses penyulingan berperingkat. Okay, kenapa petroleum perlu menggunakan penyulingan berperingkat? Kerana pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. Okay, kamu kena ingat poin ni. Kenapa? Kalau soalan tanya, kenapa petroleum perlu melalui penyulingan berperingkat? Kerana pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. Ada yang 20 darjah Celsius, ada yang 70 darjah Celsius. Itu maksudnya takat didih yang berbeza. Okey dah. Dah salin dah? Boleh sampai sini? Ingat petroleum, ingat penyulingan berperingkat. Kenapa perlu penyulingan berperingkat? Sebab takat didih dia berbeza-beza. Ya? Hai Adam. Halo. Okey. Seterusnya, okey ini penyulingan berperingkat. Inilah kopenya. Okey, tapi tak ada dalam modul kamu pun. Modul kamu sampai sini je kan? Kan? Betul tak? Sampai poin sini je. Itu pun dalam bentuk perenggan-perenggan. I'm no apa dengan bahan cikgu ni. Okey, tak apa. Yang ni tengok je. Yang ni pun cikgu akan share. Jangan susah hati, cikgu akan share dalam grup nota ni. Okey. Ini nama dia penyulingan berperingkat. Tak ada dekat lab kita. Tak ada dekat apa ni? Maksud cikgu radak apa ni? Tak ada dekat rumah kita. Ya. Ini dekat industri. Okey. Ini adalah petroleum. Maksudnya petroleum mentah. Ya, petroleum mentah dimasukkan ke dalam relau. Okey, so bahagian ni nama dia relau. Ya. Relau ni memanaskan petroleum pada suhu lebih kurang 400 darjah Celsius. Tinggi tu. Okey, air mendidih 100. 400 dapat bayang tak macam mana?
lagi tinggi suhu dia kan. Okay, so yang ni sekejap ni cikgu padam dulu. Suhu ni cikgu padam dulu sebab dia akan mengelirukan. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Level yang paling bawah sekali ya adalah bitumin. Maksudnya pecahan petroleum yang paling bawah sekali adalah bitumin dan suhu dia lebih kurang, takat didih dia lebih kurang lebih daripada 350 darjah Celsius. Okay, selepas bitumin adalah minyak bahan api. Okay, suhu dia lebih kurang 300 hingga 350. Okay, selepas itu adalah minyak pelincir. Tahu minyak pelincir? Minyak hitam. Minyak hitam kereta tu. Minyak pelincir lah kita panggil. Betul tak? Ke cikgu salah? Yang mana? Ni minyak pelincir? Minyak pelincir. Betul? Yang minyak hitam tu orang panggil tu. Minyak pelincir lah kan? Minyak gear, minyak gearbox. Okey, lepas tu selepas minyak pelincir adalah diesel. Okay, diesel lebih kurang suhu dia 230 hingga 250. Lepas tu kerosene. Pernah dengar kerosene tak? Pernah dengar minyak kerosene? Minyak kapal terbang. Okay, lepas tu, ni gambar kereta. Biasa kereta pakai apa? Oh, berat mulut belaka. Ke line cikgu tak bagus ni? Kamu tak dengar ni? Benda cikgu? Kereta pakai apa? Bahan api? Petrol. Okay. Oh, sebelum petrol, terbalik. Bukan petrol dulu, nafta dulu. Nafta. Gambar ni terbalik. Nafta lebih kurang takat didih dia. Ni takat didih ni yang cikgu tulis nombor-nombor ni takat didih. Takat didih dia 40 hingga 75 dan last sekali adalah gas asli. Okey, gambar ni terbalik. Okey, ginilah senang cerita. Di bawah sekali bitumin. Di atas sekali gas asli. Kenapa? Kerana bitumin takat didih dia lagi besar berbanding takat takat didih dia lagi besar daripada takat didih gas asli. Gas asli takat didih dia cuma 30 je. 30 darjah Celsius dan ke bawah. Bitumin takat didih dia sehingga 350. Okey, macam mana caranya tu? Ibaratnya macam ni. Ini graf kita. Okey, ini 400 darjah Celsius. 30 tu dia duduk sini. Ibarat kalau cikgu buat 20, 40, 60 sampai 400. Bitumin tu dia duduk area atas sekali. Takat didih dia paling tinggi. Gas asli 30 je kan. So, takat didih dia duduk di bawah. Area sini je. Maksudnya gas asli dulu. Kita akan dapat gas asli dulu. Baru kita dapat bitumin. Faham ke tak faham? Sebab takat didih dia lebih kecil. Okey, apakah kegunaan bitumin? Bitumin ni nak buat jalan raya, jalan tak. Ya, nak buat jalan tak, nak buat atap rumah. Ni kegunaan bitumin. Minyak bahan api pula digunakan untuk minyak kapal, kegunaan di kilang. Minyak pelincir? Minyak pelincir untuk minyak pelincir lah. Contoh minyak pelincir apa? Minyak, macam cikgu cakap adalah minyak gearbox, minyak hitam. Kamu lagi tahu ilmu tu daripada cikgu kan? Hak yang minyak motor kereta tu kan? Kan dia banyak minyak. Okay, diesel digunakan untuk kenderaan berat seperti lori, bas. Okay, kerosene digunakan untuk bahan api kapal terbang. Ya, kapal terbang tak pakai petrol, tak pakai diesel, dia pakai kerosene. Okay, nafta ni kegunaan dia nak buat bahan-bahan kimia ni. Petrol digunakan untuk kenderaan ringan seperti motor, kereta dan gas asli. Ini yang ni ada kat rumah kita. Ke ada lagi yang ada yang tak pakai gas asli, dia pakai biodiesel. Tahu tak biodiesel tu? Tak. Biodiesel itu tenaga yang kita dapat daripada sisa-sisa reput. Ataupun sisa-sisa najis tu pun di rumah kita tu kan ada stor simpanan najis tu. Kat situ dia menghasilkan tenaga biodiesel. Kau lah ada pakai yang tu ke? Tak ada kan? Semua pakai tong gas ni ya. Sebab di Malaysia ni kalau tak silap cikgu, teknologi itu belum lagi
digunakan secara menyeluruh. Biogesim tu maksudnya daripada tumbuhan-tumbuhan ataupun sisa-sisa makanan, sisa-sisa tumbuhan haiwan yang mereput, dia akan menghasilkan gas. Gas itu kita boleh jadikan sebagai gas memasak. Setakat ni kat Malaysia tidak digunakan secara meluas. Kat Malaysia kita cuma pakai gas asli. Okey? Tapi tak apa pun, kamu boleh tengok balik dalam Google, takut cikgu tersilap lah kan? Okey. Sampai sini boleh tak? Sebenarnya cikgu nak kamu faham macam ni. Okey, kalau tak ingat pun tak apalah, ya. Mengingat ni adalah apa ni kita kata? Mengingat ni adalah ilham yang diturunkan daripada Allah. Kalau Allah bagi izin ingat, kita ingatlah. Cuma cikgu kena bagi tahu kamu, kalau kamu nampak gambar ni, ini adalah penyulingan berperingkat. Gambar ini adalah penyulingan berperingkat. Digunakan untuk mengasingkan pecahan-pecahan petroleum. Antara pecahan-pecahan petroleum ni adalah bitumin. Inilah nama-nama ni. Diesel, kerosin, nafta, petrol, gas asli. Nombor-nombor yang cikgu tulis ni merujuk kepada takat didih. Kan tadi kita dah kata takat didih berbeza. So kalau gas asli takat didihnya berbeza daripada petrol. Petrol pula takat didihnya berbeza daripada bitumin. Itu sebenarnya yang cikgu nak tunjuk pada kamu. Okey, seterusnya yang ni pula, hak ni je, satu lagi last. Ini pula adalah penyulingan berperingkat yang berlaku di lab. Ya? Sebab kita berada di rumah, kita tengok je lah teori ni. Ya? Jika berada di sekolah, insyaAllah kita cubalah untuk mengadakan aktiviti ini. Ya? Bahaya statement cikgu ni. Mengadakan. Kita kena mengadakan. Okey. Cuba tengok ni gambar dia. Kalau kita pergi sekolah, apa inilah yang kita kena susun gambarnya. Ya? Okey. Langkah nombor 1, kita nak panaskan apa? Kalau kita tengok gambar ni, sebenarnya kita nak panaskan apa? Panaskan apa ni? Merkuri. Panaskan merkuri. Mana datang merkurinya? Mana datangnya? Tahu. Kita nak, kita panaskan apa? Tabung didih. Okey, tabung didih tu ada apa? Apa yang ada? Petroleum. Ya, petroleum mentah. So, kita akan panaskan petroleum mentah. Di dalam tabung didih secara perlahan-lahan. Okey, hasil apa yang kita dapat ni? Lepas kita panas, kita dapat hasil apa ni? Hasil penyulingan. Ada pada gambar tu, hasil penyulingan. Lepas kita panas, kita akan dapat hasil penyulingan. Hasil penyulingan tu tadi akan masuk dalam tiup pengantar. Lepas tu dia akan terkumpul di sini. Okay, hasil penyulingan dikumpul pada suhu 30 hingga 80 darjah Celsius. Okey, lepas tu pemanasan diteruskan. Ni tak ada dalam modul kan? Ke ada dalam modul? Tak ada kan? Pemanasan diteruskan dan hasil penyulingan dikumpulkan pada tabung berlainan pada julat suhu 80 hingga 120. Cikgu betulkan sini. 150. Yang ni tak ada dalam modul kan? Tak ada dalam modul. Okey, 150 hingga 230. Cikgu betulkan sikit ni. 230 hingga 250. Ada berapa kali pemanasan? Cikgu nak tanya. Ini pemanasan pertama. Ada berapa kali pemanasan? 3. 3 ke 4? 2, 3, 4. Ada 4 kali pemanasan. Pada julat takat didih yang berbeza. Ya, ada 4 kali pemanasan. Jadi bila 4 kali pemanasan, kita akan dapat 4 hasil penyulingan yang berbeza. Ya. Jadi apa yang kita nak rekod? Kita akan rekod warna, kelikatan dan kebolehbakaran setiap hasil penyulingan. Okey. Boleh tak sampai sini ni? Cikgu cerita benda yang kena panas? Petroleum mentah. Bila kita panas, kita dapat apa? Hasil penyulingan. Ada berapa kali pemanasan? Ada 4 kali. Kita gunakan takat didih yang berbeza. Takat didih pertama, takat didih kedua, takat didih ketiga, takat didih keempat. Lepas tu kita nak rekod apa? Kita kena rekod warna yang terhasil, kelikatan yang terhasil, kebolehbakaran yang terhasil. Okey, kita tengok pecahan A. Mula-mula kita pakai julat suhu berapa ni? 30 hingga 80. Sampai sini boleh? Boleh. Lepas tu kita pakai takat didih yang kedua, 80 hingga 150. Lepas tu kita pakai takat didih yang ketiga, 150 hingga 230. Cikgu, apa cuma gambar pecah? gambar pecah? Ha. Gambar slide? Okey, dah. Mungkin line cikgu kurang cantik. Okey, lepas tu takat didih yang keempat adalah 230 hingga 250. Cikgu ambil di mana? Cikgu ambil di atas sahaja. Cikgu tak buka buku teks pun. Cikgu ambil semua ini. Cikgu cuma masukkan balik dalam jadual. Okey.
Kemudian warna. Okey, bila takat didihnya rendah, 30 hingga 80 tu takat didih tu rendah. Bila takat didih tu rendah, warna dia adalah kuning muda. Kuning muda ni macam mana? Kuning cahaya. Kuning cahaya. Kuning muda. Lepas tu kuning. Lepas kuning perang. Lepas tu perang gelap. Ini macam mana? Ini sebenarnya bila kita buat eksperimen ni kita nampak. Kita nampak warna dia. Tapi sebab ni teori, cikgu boleh cerita je. Julat suhu gini warna kuning muda. Julat suhu gini warna kuning. Cikgu boleh cerita teori sahaja. Ya? Okey, kalau kuning muda maksudnya dia mudah mengalir. Mudah mengalir tu maksudnya tak likat lah. Okey, kalau kuning likat sedikit. Okay, dia dah sedikit likat. Likat tu tahu tak apa dia? Likat tu tahu tak apa dia? Tak. Okey, dia macam ni. Kamu nak buat jemput. Cawan tepung tu secawan. Air kamu guna 1 jug. Kamu pun campur. Agaknya boleh mengalir tak? Boleh. Boleh sebab dia cair kan? Sebab kamu pakai 1 jug. Kamu pakai 1 jug air, 1 cawan tepung. Dia boleh mengalir. Jadi dia tak likat. Itu kita panggil likat kepekatan dia. Tapi bila kamu tambah lagi tepung, lama-lama dia jadi likat. Akhirnya nak jadi jemput, nak membolehkan dia jadi tepung yang boleh digoreng jadi jemput tu kan dia dah likat dah. Itu maksudnya likat ni macam pekat lah. Okay, kalau perang dia dah likat dah. Okay, kalau perang gelap, sangat likat. Okay, boleh faham tak maksud likat tu? Likat tu pekat lah. Ya, kelikatan. Kalau kamu perasan lah, kalau biasa kamu tolong ayah kamu beli minyak pelincir, kan dia ada berbeza-beza. Minyak pelincir, apakah siri? Kan ada siri macam ni, 20 hingga 30 W. Kan ada dekat botol minyak tu dia tulis. Ini kelikatan. Ada enjin, dia tak boleh minyak yang terlalu likat. Nanti rosak enjin dia. Ada minyak yang diperlukan kelikatan yang tinggi. Ya, itu maksud likat, kepekatan. Ya. Arti kata lainnya pekat lah. Pekat tak pekat. Okey. Keboleh bakaran ni maksudnya mudah tak nak terbakar. Okey, kalau julat suhu 30 hingga 80, dia terbakar dengan mudah. Mudah terbakar. Lepas tu tanpa asap hitam. Cikgu nak tanya kamu. Dapur gas kamu tu, kat rumah tu, bila mak kamu memasak, nampak tak asap hitam keluar? Tak. Tak kan? Asap hitam tu dia menghasilkan jelaga. Jelaga tu tahu tak apa? Kalau kamu masak guna dapur arang, kan kamu nampak asap hitam. Lepas tu kuali kamu bontot kuali tu jadi apa? Hitam. Jadi hitam lah. Itulah jelaga. Bukan jeragat, jelaga. Jelaga. Bila cikgu cakap jelaga tu kamu kena faham. Jelaga tu terhasil daripada asap hitam tu tadi. Kalau tak ada asap hitam maksudnya tak adalah jelaga. Okey, kalau pada takat suhu, julat suhu 80 hingga 150, terbakar dengan sedikit jelaga. Maksudnya ada asap hitam lah. Sedikit. Kalau 150 hingga 230, terbakar dengan asap hitam lebih berjelaga. Kalau kamu perasan, lagi tinggi takat didih, maksud dia terbakar dengan asap hitam. Kalau ni lebih berjelaga, maksudnya lebih banyak berjelaga. Maksudnya lagi tinggi takat didih tersebut, lagi dia terbakar dengan asap hitam, lagi banyak jelaga dia. Contoh kalau kamu perasan kereta ataupun lori yang pakai diesel. Cuba tengok dekat bahagian exhaust dia. Ada keluar tak asap hitam? Ada. Kalau kamu tengok kereta yang pakai petrol. Ada keluar tak asap hitam? Tak ada. Tak ada. Itu beza dia. Beza sebab apa? Diesel dengan petrol, takat didih dia berbeza. Cuba tengok. Diesel dengan petrol. Tengok petrol, takat didih dia daripada 40 hingga 75 je. Takat didih dia rendah je. Cuba tengok diesel. 230 hingga 250. Lagi tinggi takat didih dia, lagi dia terbakar dengan jelaga. Jelaga ni kita boleh tengok kehadiran dia daripada segi asap hitam tu tadi. Okey, itu sahaja yang kamu belajar pada hari ini. Cikgu ulang semula. Pada mereka yang baru masuk, cikgu ulang seperti biasalah. Cikgu akan mengulang. Cukup sangat mengulang-ulang apa yang cikgu ajar.
Hari ini kita belajar hidrokarbon. Hidrokarbon ini adalah sebatian yang hanya mempunyai hidrogen dan karbon sahaja. Okey, lepas tu contoh-contoh sebatian hidrokarbon ada 3, gas asli, petroleum, arang batu. Ada 3 je. Boleh tak nak ingat? Senang ke nak ingat? Senang, insyaAllah senang. Okey, so pembentukan petroleum dan gas asli kamu kena ingat dia berasal daripada hidupan laut. Hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut. Dia tidak hidupan laut yang mati di atas kayangan. Tu tak. Dia bila hidupan laut, dia mati, dia duduk di dasar laut berjuta-juta tahun ya. Lalu terhasillah petroleum dan gas asli. Berbeza pula, okey ni kalau gambar ni cikgu dah cerita dah tadi, gas akan duduk di atas, gas asli akan duduk di atas, petroleum akan berada di bawah. Ya. Kalau yang ni pula, pembentukan arang batu ni pula berasal dari tumbuhan mati. Tumbuhan mati, lepas tu dia mati tertanam di dalam tanah. Maksudnya dia di darat lah ni. Okey, dia di darat, mati tertanam di bawah tanah berjuta-juta tahun. Lagi lama, lagi ke bawah, lagi ke bawah, lagi ke bawah. Okey, lalu terhasillah arang batu. Okey. Kemudian cikgu juga ajar petroleum ni boleh diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat. Kena sebut, berperingkat. Penyulingan berperingkat. Kenapa? Kerana pecahan-pecahan petroleum tadi. Contoh pecahan petroleum apa dia? Bitumin, gas asli, diesel, nafta. Tu pecahan-pecahan petroleum tadi mempunyai takat didih yang berbeza. Okey? Dan akhir sekali ini adalah teori aktiviti 5.1 penyulingan berperingkat yang kita buat di makmal. Itu sahaja untuk hari ini. Boleh faham tak faham? Faham. Faham ya? Okey, jadi cikgu nak, seperti biasalah cikgu nak screenshot je. Ada yang keluar masuk ni tadi kan? Fatin tak ada dah? Fatin dah keluar dah. Oh, Hafizah Iqbal hari ni diam je. Awak hang diam. Awak hang diam je. Biasa hang cakap. Bangun lewat. Oh, hang bangun lewat. Tak apalah, janji hang join jugalah. Lambat pun lambat lah. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak tahu. Tak ada apa nak tanya, tak tahu nak tanya apa. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok. Nanti cikgu akan sharekan video ni. Okeylah, kita jumpa esok. Bye kesayangan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat go. Cikgu. Ya. Ya.